Salam sejahtera atas tuan-puan pendengar sekalian. Tajuk sesi TikTok lepas subuh pagi ini 7.24 adalah mengenai Al-Quran. Tentang sayangnya Al-Quran sudah diabaikan, sudah dilupai, dan cukup sedih untuk bicara tajuk ini. Jadi kita mula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah seperti mana Dia kendaki dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bermaksud segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang mencipta diri kita, seluruh alam ini, masa, ilmu yang ada padanya, pada sifatnya, sudah lengkap, mencukupi, sempurna. Tidak ada cacat celah dalam ciptaan dia. Dan diri kita ini dijadikan sebagai satu benda misteri yang diberikan ikhtiar pilihan. Dan sekarang kita kena berdepan dengan berbagai pilihan, dan setiap pilihan yang kita lakukan boleh membawa kepada kebaikan atau keburukan. Waalaikumsalam. Great tulis. Apa sihat? Alhamdulillah sihat, kerana kita ada ini saja Habatus Sauda yang diramu khas dengan seluruh bijinya oleh Profesor Mustafa Ali Muhammad. Puan-puan, Al-Quran ini sudah dilupai. Dia bagai satu surat cinta, satu susunan surat cinta dari kekasihnya mutlak, kekasih yang kita tak boleh bayangkan lebih dari itu. Bismillah. Nak cerita bagaimana surat cinta ini, Al-Quran itu, dia digantung, dia dipamerkan, ya dia dibaca, tapi tanpa memahami maknanya langsung. Ini bukan satu kenyataan ringan. Ia mungkin jarang didengar untuk seseorang, terutama Cina mualaf yang memeluk Islam. Alhamdulillah, satu ketika dahulu, dan saya sendiri pun, saya banyak lupa tentang hakikat ini. Pernah 6 tahun yang lepas, seorang sahabat kutip saya daripada lapangan terbang. Masa itu saya tengah balik dari Vietnam. Selepas saya bawa anak saya dalam 8 bulan mengelilingi dunia ke 18 negara masa dia umur 15. Seorang yang pengikut saya dalam Facebook menulis kepada saya tentang juga dia setuju dengan falsafah hidup, unschooling, tidak bersekolah, tidak melalui penipuan di sekolah, markah sebagainya, semua untuk mencari keuntungan bajet perguruan, institusi pendidikan bagaikan satu tempel, satu kuil, satu susunan alkitab yang diubah, yang diupah. Tidak ada ilmu sebenarnya di menara yang dikatakan Gading itu. Akhirnya dengan hutang, akhirnya dengan tiada pengalaman, tiada pekerjaan, lambat kahwin, lambat dapat kerja. Jadi sahabat itu melalui Facebook hubungi saya, kata bila saudara kembali dia nak kutip saya di airport. Jadi dia mengkutip saya terkejut kerana dia orang terkaya di kawasan Putrajaya itu dengan Mercedes paling latest, dan saya pun terlepas pandang mana itu orang, padahal hanya satu kereta di sana. Jadi saya berkenalan dengan beliau dan beliau tunjuk saya
Al-Quran. Pelik kan? Tetapi kerana saya walaupun mualaf masuk Islam, Quran ni yang saya cerita satu benda yang ganjil dan menakjubkan. Saya sudah terbawa-bawa oleh falsafah orang kita yang sangka dirinya sudah Islam sehingga tengok Al-Quran itu macam biasa. Saya kata, apa saudara buat dia sebagai satu macam kesukaan, berkata hobi, tapi dia satu projek yang serius. Dia infakkan duit dia, cetak beribu terjemahan Al-Quran dan diedarkan cara percuma. Dan dia kata setiap orang Muslim wajib ada Al-Quran ni, tadabbur. Jadi pada sangkaan saya dah biasa baca Al-Quran. Pada sangkaan saya pun ambil hadiah itu, simpan. Apakah saya baca? Tidak. Apakah kita baca Al-Quran? Tidak. Kita simpan saja. Sekali-sekala kita dengar ayat dalam TV, dalam radio, dalam ceramah, membuaikan kita dalam satu khayalan, satu hijab bahawa Al-Quran itu, ya, saya sudah ada. Ya. Pakaian yang kononnya Islam, jubah ke, ketayab ke, serban ke, dengan tasbih ke, dengan suasana masjid yang kubah dia, yang sajadah dia, memberikan kita satu tanggapan palsu, satu halusinasi. Ya, saya sudah Islam, ini kitab saya punya. Tapi sebenarnya tidak. Saya tidak kenal Al-Quran seperti mana ia patut dikenalkan. Dia serupa sudah lama beristeri, ya. Setiap hari bersama isteri sampai sudah peringkat muak. Peringkat sudah biasa, sudah lazim. Tidak lagi cakap I love you. Tidak lagi tanya how's your day. Tidak ada lagi intim kepada kekasih. Jadi Al-Quran itu menjadi hijab kepada kita. Ini saya dah terdengar dan terbaca bahawa ayat Al-Quran boleh menjadi hijab. Apabila seorang membaca satu ayat, mengharapkan sesuatu daripada ayat itu menjadi hijab. Menjadi bisikan syaitan. Dia bukan menjadi pedoman. Apabila ayat Quran itu diguna pakai sebagai jampi, sebagai untuk membawa sesuatu selain dari Allah, bukan lagi menyembah kalamnya, bukan lagi menyembah yang asalnya kalimah itu tercetus dari Allah dan bukan yang lain. Bila membaca ayat itu tanpa kekasih, membaca satu surat cinta tanpa lagi memikirkan kekasih yang berikan surat cinta itu. Itu sebab dalam Al-Quran disebut, bacalah a'udzubillahi minasyaitan. Ada dalilnya. Jadi sahabat tu yang berikan saya Quran, saya buat biasa saja. Oh ya, saya sering baca. Dan bila saya berjumpa dengan sahabat baru itu, sekali, dua kali, tiga kali, dia sentiasa mengulangi. Dan saya dapati sahabat ini, setiap kali saya bicara satu masalah dunia, masalah akhir zaman kononnya, dia akan buka Al-Quran. Masalah Ya'juj Ma'juj, Tauhud, Dajjal. Dia buka Al-Quran dan dia kata sebenarnya syaitan menangis kalau depopulation berlaku. Saya pun takjub. Ini tafsir lain. Saya kata, kenapa saudara duduk di Putrajaya dan sekarang kita tengah lari. Masa tu saya lari ke Kuala Pilah, saya lari ke Sandakan, ke Sabah, nak pergi ke Kalimantan, nak pergi menyusup cara orang Murut asli, nak pergi sampai Papua Negeri, nak lari dalam pandemik palsu ini. Dia kata, syaitan menangis kalau kita semua mati. Kalau mati syahid. Syaitan mahu kita hidup dalam ketakutan. Saya faham kerana alhamdulillah itulah cara saya mengenal Islam. Asalnya, usulnya. Dan dia kata, Nabi-Nabi tak lari. Betul. Gua di Hira, hanya di luar kota Mekah. Dekat saja. Saya Google, rupanya 2 batu. 3.2 kilometer saja.
fakta, tapi kita terlepas pandang. Ashabul Kahf, yang kita disuruh baca surah Kahf. Kahf itu 2 kota Rom saja. Mereka tidak lari, tidak ada preparation, tak bawa Maggi mee, bawa seekor anjing yang berapa dirham. Jadi dia sedarkan saya balik. Dan bila dia buka, dan saya tanya dia tentang macam saka, saya kata banyak kisah saka masa tu saya di Melaka. Hampir separuh bicara saka, ada takut, santau. Dan dia tunjuk saya dalam Quran sekali lagi. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Yang maksudnya apabila kita berpaling daripada keterangan Allah, iaitu ayat Allah ini, Allah akan utuskan satu iblis, korin di samping kita. Bagi orang yang macam saya, alhamdulillah, memahami dalam mendalami sedikit, terus saya mengakui ini kebenaran yang diberikan secara yang telus, tepat dan berilmu. Hari ini kita tengok majlis-majlis kononnya mengaji Islam dipenuhi dengan apa? Kosong daripada ayat Quran. Kalau ayat Quran dibaca, diselubungi dengan manisan. Dipilih sekian ayat, dijatuhkan sekian ayat. Kadang-kadang ayat yang saya baca ni, tuan-puan pun terfikir, betulkah ini ada ayat Al-Quran? Saya sendiri pun tertanya, bila sahabat tu membaca sesuatu ayat, rupanya ada dalam Al-Quran. Saya sebenarnya terhafal hanya sedikit ayat. Itu pun orang sudah angkat. Bagaimana kalau saya tahu semua maksud Al-Quran? Saya kata, dah tadabbur khatam Al-Quran. Saya belum lagi. Tetapi saya mulalah bertadabbur dan lebih serius. Saya membaca surah demi surah tanpa berhenti untuk lihat bahasa Arabnya. Saya ambil audiobook untuk mendengar bahasa Inggeris. Saya baca dalam bahasa Malaysia tanpa henti, bahasa Inggeris tanpa henti. Dan saya dapati banyak mesej dalam Al-Quran ini dilupakan, terlepas pandang. Dan sekarang saya nak cerita antara tema utama dalam Al-Quran yang kita langsung tak perasan. Apa itu sebenarnya? Mesej dari tidak lain tidak bukan Allah. Apa kandungan surat cinta ini? Dari kekasih kita Habibullah, kekasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kepada sahabat-sahabat. Selama 170 tahun tidak ada tafsir Al-Quran. Nabi Muhammad tidak menafsir. Rasul bermakna dia sampaikan apa yang diberikan kepadanya untuk disampaikan. Tanpa lengah-lengah, menyembunyikan, melembutkan, melebihkan, mengubah. Kerana selama ini senantiasa diubah oleh tangan-tangan padri-padri pendeta yang ada kepentingan hubud dunia. Hidup dalam kemewahan, dalam jubah yang bersih bagaikan kepada saya Alkitab, untuk disanjungi manusia, untuk boleh membidas orang lain bodoh, jahil, tak tahu bahasa Arab, tak tahu tafsir, tak mengaji, masuk neraka, menghukum orang sebagai sesat. Bila kita membaca surat cinta daripada Allah ini, kita dapati beberapa perkara. Pertama, segalanya mengenai Allah. It's all about Allah. Semua ayat, semua pasti akan jumpa diakhirkan dengan sifat-sifatnya. Innahu kana tawwaba, kepadanya semua kembali. Innallaha alimun kabir, sesungguhnya Maha mengetahui dan Maha mengkhabarkan.
Wa huwa ghafurur rahim. Dia maha pengampun dan pengasih. Kita sering dengar sehingga dia menjadi hijab. Ya, Quran boleh jadi hijab. Kalau tidak, takkan iblis boleh membaca ayatul kursi dan tidak terhalau dia. Membuktikan ayat itu tidak ada power. Ayat Allah bukan jampi. Musyrikin mendekati Nabi, kata kamu Nabi, kerana mereka nak cari orang yang macam bomo. Siapa bomo lebih baik kalau bukan Nabi sendiri? Ada yang dekati dia dan tanya, Nabi, engkau Nabi, ajar saya satu ayat. Ayat jampi, ayat power. Nabi jawab, tak boleh. Saya tak ada ayat. Saya tak ada jampi. Saya tak ada mukjizat. Inilah. Dan saya diperintahkan sampai seperti mana disampaikan saya. Saya tak boleh ubah atau saya akan dimusnahkan. Mesej utama Quran ialah, ia daripada siapa Allah, kepada siapa makhluk Allah yang boleh mendengar dan memahami. Kamu mendengar, tapi kamu tidak berfikir, menutup telinga, tak mau dengar. Dia satu fenomena yang real, yang benar. Bila turunnya Al-Quran, Muhammad itu di kalangan manusia, di pasar, orang yang biasa, dikecam, dihina, dipeli, dituduh macam-macam. Ini sihir. Ini tidak lain dia bukan pantun-pantun saja. Ini mengajak kita untuk meninggalkan adat resam orang tua kita. Yang selama ini kita selamat. Siapa dia ini? Dia mesti dengar daripada syaitan. Dia sudah gila. Nabi tak boleh buat apa-apa. Jibril dan malaikat, kita baca dalam Quran, memberikan sakinah, ketenangan, dan tidak campur tangan dalam urusan asbab dunia. 10,000 malaikat yang dikatakan turun ke perang Badar, tidak satu pedang mereka terkena pada tubuh badan musuh musyrikin Quraisy. Ini disahkan dalam hadis. Semua sahabat yang 313 yang mana yang masih tinggal, masa pergi tengok mayat-mayat, memeriksa mayat-mayat musuh, boleh kenal setiap luka pada badan. Aku yang pedang, aku yang tombak dia, aku yang tikam dia, aku yang kerat dia. Tak ada luka-luka lain. Dan ayat itu menyatakan kami turunkan sakinah, pertolongan. Sakinah, itulah pertolongan Allah sebenarnya. Memberi anda ketenangan, sudah cukup menghadapi apa jua kemungkinan. Al-Quran ini satu surat cinta yang kita tidak lagi baca. Kita tidak lagi sayang, tidak lagi cinta kepada kekasih yang mengutuskan surat cinta itu. Kita terima hadis-hadis selepas itu yang wujud 200 tahun kemudian. Padahal imam-imam yang asal, yang salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka memeriksa setiap khabar berita yang datang atas dua kriteria, dua prinsip, dua SOP. Satu, mesti tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang banyak hadis-hadis sahih kononnya yang bertentangan dengan Al-Quran, tapi tak berani disogalkan oleh orang biasa. Orang biasa sudah diselubungi ketakutan bukan lagi kepada Allah, tapi kepada satu golongan elit, pendeta, waris ahlu kitab, bukan waris anbiya, yang
meletakkan ummah ini dalam keadaan pecah dan diperintah. Lebih mudah dicincang oleh musuh. Tak ada satu pun menyuruh pada perpaduan. Semua menyuruh pada pencanggahan dan perpecahan. Tak kira Sunni, Syiah, Wasabi atau Sufi. Tak dengar lagi orang membaca Ya ayyuhallazina amanu waqtasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Wahai orang-orang beriman, berpeganglah kalian kepada tali Allah yang satu yang panjang, dan jangan kamu berpecah belah. Wa in kuntum tu'minun, jika sekiranya kamu benar-benar beriman. Kita tidak lagi. Kita mendakwa cintai Allah wa Rasul. Tapi kita menduakan Allah terlebih dahulu. Itu zalim. Prinsip utama dalam Al-Quran. Waddahu la syarikalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada serupanya dan awak tak boleh sekutu. Tak boleh ada min dunihi, pengantara antara kamu dan Allah. Hendak kamu mentadabbur Quran, membaca Quran sendiri. Tidak perlu pada bahasa Arab pun, kerana Allah berfirman, kalau kami tak turun dalam bahasa Arab, bagaimana kamu faham? Bermakna subjeknya ialah faham. Tujuannya ialah kamu faham. Kamu carilah cara untuk faham. Dan Allah pelbagaikan bahasa ada kehendaknya. Dia sudah kata, firman, wa ma kana an-nasu illa ummatun wahidah. Dulu kami jadikan kamu satu kaum, satu fikrah, satu jiwa, satu bahasa. Tapi Allah tunjuk kehebatannya, ketetapannya ialah untuk mempelbagaikan macam bunga-bunga, macam tanaman di satu taman yang asalnya gurun pasir yang tidak ada hidupan, lalu diturunkan hujan dan dibangkitkan pelbagai tanaman buah, berbagai bentuk, berlawanan, canggahan warna, rasa, ada yang pahit, ada yang sedap, ada yang wangi, ada yang hangit. Pelbagai ribuan jutaan rasa. Dan kemudian kami menarik air. Sebenarnya wahyu itu. Maknawi dia. Langit itu adalah wahyu. Tanah itu adalah manusia. Maka hilang semua kembali kepada tiada. Dan demikian itu tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tapi sudah tidak lagi berfikir. Mereka kononnya bertasbih, sebenarnya bukan bertasbih. Mereka berwirid, meratib sebenarnya. Menyangkakan dengan ratiban mereka, selawat mereka sudah selamat. Ini semua ayat-ayat palsu. Karena dalam Al-Quran tidak ada. Melainkan hubungan dengan Allah yang begitu intim, tidak menduakan dia. Dia bukan bahasa untuk dilafaz. Dia adalah satu makna hakikat untuk diresapi, untuk dihayati, untuk dihidupkan. Kalau tidak, kenapa kita tidak tenang? Jadi jumpa saudara kita, tidak anggap sebagai keluarga kita. Inna mu'minuna ikhwan. Hanya segelintir saja. Yang ada sayang menyayangi antara satu sama lain. Makin, bukan kata makin, sudah lama terhijab surah kekasih ini. Tidak ada lagi cinta. Kita mentroll orang. Tak tutup aurat, gedak aurat. Padahal tak kisah pun dari mana sumber ayat dia datang. Syekh Sufi saya beritahu. Hijab yang sebenarnya adalah mata lelaki. Diperintahkan tunduk pandangan. Menjaga kehormatan. Tapi tidak ada lagi kehormatan. Yang ada hanya lahiriah. Menunjuk
seolah kita selamat, seolah kita dah cukup. Menyebut ayat tetapi terhijab dan terpesong. Na'udzubillah min zalik. Sedih, saya sedih. Tapi harus diberitahu. Sekurang-kurangnya sudah terakam di TikTok ini. Ya. Lepas ini Apek akan download dan upload ke YouTube, link ke Facebook, ke Telegram, memberitahu bahawa peringatan pada diri saya kepada Tuhan, tadabbur Al-Quran, dia surat kekasih kita. Dan Rasul ini kekasih dia. Rasul ini menyampaikan mesej dia, bukan mesej sendiri. Tetapi kita, bila perasaan sudah, seolah kita sudah selamat, sudah mewarisi Islam ini, padahal ia tak boleh diwarisi, dia perlu mengucap kalim, bukan mengucap, naik saksi sendiri. Mulalah kita troll orang. Saya ditroll, saya dihentam macam-macam. Saya keluarkan kenyataan, ya kontroversi, tapi bukan kontroversi kepada saya. Banyak kenyataan saya kontroversi, daripada pandemik palsu, saya kata tunjuk saya satu kes COVID, saya bagi RM10,000. Tunjuk saya satu vaksin yang selamat, saya bagi RM10,000. Saya ditroll hebat. Saya dicabar sampai pembunuh. Ya, tuduh sampai pembunuh. Sehingga saya fikir bagaimana nak bagi kesedaran kepada umat, datang satu firasat satu pagi. Isytiharkan sihir itu tak ada. Itu datang selepas saya mengkaji sekali lagi ayat-ayat Allah. Selama 42 tahun. Orang tuduh saya, siapa guru kamu? Mana tauliah kamu? Dari mana kamu dapat? Macam mana kamu boleh baca ini ayat? Ayat Allah Al-Mubin, jelas bagi setiap jiwa boleh baca. Inilah mukjizat Allah, menjadikan ayat begitu mudah, tak boleh kamu terpesong. Mustahil al-huda boleh pesong, melainkan kamu sangka dengan sangkaan bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia mudah. Mereka dibaca keterangan Allah, ayat Allah, lalu mereka beriman. Mereka dibaca lagi ayat Allah, bertambah iman mereka. Mereka mengucap sami'na wa ata'na. Dia tidak ada lagi macam dalam surah Al-Baqarah. Tidak lagi dalam satu Baqarah. Di mana Bani Israel masa tu, Ahli Kitab masa tu, menyoal bagaimana lembu sapi ini, jantan ke betina, tua ke muda, warna ke bertompok ke. Itu perangai manusia yang bila berdepan dengan wahyu Allah mencari jalan untuk tidak melaksanakan wahyu Allah. Allah menyatakan perang. Allah dan Rasul mengisyaratkan perang atas riba. Kita ambil bank riba, menselaputui, selubungi dengan ayat-ayat murabahah, mudarabah. Tukarkan istilah faedah interest kepada perkongsian keuntungan. Buat dua perjanjian dalam satu, melanggar amal Madinah. Menyembunyikan tangan di bawah meja. Merampas mereka yang tak boleh bayar hutang, melanggar banyak ayat Allah. Oleh kerana dinamakan bank ada nama Islam, Takaful nama Arab Islam, Ar-Rahnu nama Arab Islam, begitu ramai boleh terpesong sehingga yang cerdik-cerdik mereka tidak lagi membaca ayat menyatakan dalam perjanjian dan perniagaan suka sama suka, jangan berat sebelah dan jangan menzalimi. Apatah lagi guna tipu helah, cuba menipu Allah. Subhanallah, laknatullah. Allah isytiharkan perang. Sama macam dalam perang Badar. Mereka tanya, mana Allah? Mana Maha? Masa itu diperintahkan 313 di perang Badar berpuasa. Nabi sendiri pun berat nak sampaikan ayat tu.
Dan tengah perang diturunkan ayat kepada saya untuk beritahu pengikut saya, sahabat, orang mukminin, orang muslimin, berhenti makan dan minum. Macam mana kita memperang? Tapi Allah kata, jangan lengahkan ayatku. Jangan sembunyi. Jangan ubah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa kamu tak tahu. Nabi dengan taat menyampaikan. Dan mereka menang. Dengan sakinah daripada Allah. Sesiapa yang cuba membawa ayat Allah sebenarnya akan dihadapi ujian. Ujian daripada troll, saya tak takut. Dah biasa, dah tahu, sudah dijangka. Ujian lebih halus. Bisikan syaitan secara ilmu. Tidak ada cara lain melainkan memaut kepada kalamullah. Sentiasa membaca Quran. Kerana dia pendinding yang sebenarnya dalam maksud mencari pendinding. Saya kata tidak ada sihir. Kerana tidak boleh guna ayat jampi dan ayat tidak boleh jampi. Ayat ruqyah ialah kerana maksud dalam ayat itu. Baca setiap ayat Allah. Daripada Al-Fatihah sehingga kepada ayatul kursi. Baca 4 kul. Apa maksudnya? Dia adalah arahan kepada diri kita sendiri untuk tidak meletakkan kepercayaan atau pemesungan kepada selain Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Allah yang menghilangkan kegelapan dengan cahaya. Daripada kejahatan yang dia jadikan. Kejahatan pun kita jangan terpesong, ialah kejahatan daripada syaitan. Itulah dinding terhadap syaitan. A'udzubillah. Bermakna kamu berpaling darinya. Syekh Sufi saya, guru Sufi saya beritahu. Allah yaham. Jangan berdepan dengan nafsu anda. Berpaling. Jangan cuba lawan. Dia akan jadi lebih besar. Berpaling. Itulah hakikat. Syariah adalah dinding, hudud. Kiri dan kanan. Jalan. Syariah bermakna kiri dan kanan. Jalan. Jangan terlalu kiri. Jangan terlalu kanan. Syariah ialah untuk menyelesaikan semua drama dalam dunia ini. Bila kamu berdepan dengan troll, surah Muzammil kata, diam. Mereka fitnah anda, diam. Kami akan sediakan neraka bagi mereka. Na'udzubillah. Siapa yang hina ayat Allah, kita kena diam. Dan pertahankan, kerana dia menghina direct kekasih itu. Dan kekasih itu akan menghukum sendiri. Seperti mana kita berpuasa, Allah tak bagi pahala melainkan diri dia. Tidak ada mukjizat, tidak ada sakti. Hanya Allah. Segalanya. Dan sekarang kita hidup dalam kecelaluan, kelalaian, halusinasi, tanggapan, andaian. Baca Al-Quran. Ada kala berat. Bukan berat baca. Maksudnya kadang-kadang itu memang menghantam dalam. Tapi kita lebih suka dengan bisikan syaitan. Tak apa. Ada hadis sahih. Kamu baca sekian ayat. Sebelum mati, kamu masuk syurga. InsyaAllah. Menjual insyaAllah. Mempergunakan insyaAllah. Ada disebut dalam Al-Quran. Menyalahgunakan izin Allah. Ada disebut dalam Al-Quran. Itu sebab disebut a'udzubillah minasyaitonirrajim. Sebelum membaca ayat Quran, awak berlindung dulu daripada berlindung dulu dengan Allah. Berpaling kepada Allah. Tawab. Taubat
bermaksud berhenti berdosa. Tawwab, berpaling kepada dia. Dan menurut Ibn Arabi, Syekhul Akbar, Sufi, kata makna awliya, awak tak boleh berpaling kepada Allah. Awak sangka awak boleh bertaubat? Tak boleh. Melainkan Allah berpaling kepada kamu dulu. Dia adalah tawwab. Bermakna dia yang berpaling. Begitu tinggi mendalam, tapi mudah dipaham. Dan Nabi mengesahkan bila jumpa seorang perempuan Badui, ditanya perempuan Badui itu, di mana Allah? Perempuan Badui itu tunjuk ke langit. Sahabat kata, ini bukan di langit Allah, dia di mana-mana. Nabi kata, sah tauhidnya. Itu sebab Apek tak berat bersifat 20. Apek tahu sifat 20, tapi saya tak mengulangi sifat 20. Saya mengulangi ayat-ayat Allah. 99 nama Allah. Sifatnya di seluruh alam. Di mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Itu sifat Allah. Kullu ma la yafan illa ibtiga wajhi rabbi a'la. Semua yang ada akan fana, akan musnah, melainkan wajah Allah. Itu sifat Allah. Perhubungan kita dengan Allah, in tansullaha yansurkum wa yusabbi aqdamakum. Sesiapa yang bantu dalam urusannya, perlukah Allah dibantu? Tidak. Ya, untuk diri kita. Perlukah Allah disembah? Tidak. Butuhkah Allah kamu solat? Tidak. Ya, untuk kamu. Dia tak hajatkan apa-apa. Malah tidak hajatkan pun pengiktirafan daripada makhluk yang diciptanya sendiri. Ada hadis kursi menyatakan, kalau seluruh alam, semua jin, semua manusia tidak ingat Allah, tak tahu siapa Allah, hidup macam sekarang, kebanyakannya malah menggunakan agama, mengkayakan diri, memikirkan dunia siang dan malam. Tidak rugi sebiji sawi pun kehebatan kita. Kami. Dan kalau semua manusia tunduk, benar beriman, bertakwa, sujud kepada kami, tak tambah satu biji sawi pun. Inilah tauhid paling suci. Metafizika paling tinggi yang mungkin manusia sampai. Itu pun tak sampai. Subhanallah. Apa jua kamu boleh sebut atau kaitkan, dia lebih. Sehingga Ibn Arabi menyatakan, untuk sebut la ilaha illallah, kamu sudah syirik. Kamu menggunakan ayat untuk memahami Allah. Tidak. Mengikut Jalaluddin Rumi, bahasa Allah adalah diam. Semua terjemahan lain adalah lemah. Sekarang Islam yang sepatutnya jalan kepada Allah yang hak, yang sebenar, ditutupi dengan daun-daun kering, semak. Jadi tuan-puan, carilah jalannya yang sudah hilang. Apa tu Klaus Schwab? Dia ketua WEF, dia orang baik ni. Dia banyak tolong orang. WEF kan, the Great Reset. Saya dulu ada buat review Great Reset. Tak ada jumpa benda yang tak baik. Saya New World Order. Saya dah jawab. One World Order. Tidak ada. Dia itu slogan. Sama dengan slogan lain yang kita akan mati. Syaitan akan menangis bila kita mati dalam iman. Mati syait. Hanya Allah World Order. Allah Alam Order. AAO. Boleh tak kita ganti? Bila terdengar One World Order, kata tak? Yang lawan dia lah. Itu syaitan mau kita berbala. Dalam hati kata, lahul mulk. Kepunyaan dia, mulk. Mulk itu apa? Kerajaan dia.
Namakan satu cebis dalam universe di luar kerajaan dia. Awak pun sangka ini universe saja ada. Ini pendapat sains. One world order. Lahul mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Diulangi. Allah mengulang dan mengulangi sifat-sifatnya, kekuasaan dia. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Wahai Nabi, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Cukuplah Allah bagi kamu, wahai Nabi. Kalau sahabat kamu semua tinggalkan kamu, cukuplah aku. Bukankah aku cukup bagimu? La haul, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua dikehendaki Allah, semua kekuasaan dia. Kepada kaum Nabi Ibrahim, beritahu mereka, kami yang jadikan mereka dan jadikan patung dan berhala yang tangan mereka jadikan. Kami yang jadikan. Quran, sifat Allah, kehebatan Allah sudah tak ada. Dia diganti oleh padri-padri min dunihi, perantaraan macam setiap agama. Yang kononnya mereka lebih memahami, lebih dekat dengan Allah, boleh menjadi pengantara, boleh mengajar kamu, boleh mentafsir untuk kamu. Kamu akan sesat kalau kamu ikut kepala otak sendiri. Salah ke tak percaya sihir? Salah ke percaya sihir? Tak ada. Dia lagi tak ada power daripada air. Air boleh melemaskan. Air boleh menyejukkan, mengubati. There is no sihir. Only hallucination. Andaian. Kenapa hanya madrasah tahfiz perempuan yang kena rasuk? Kenapa asrama perempuan muslimah kena rasuk? Akhirnya seorang sahabat beritahu saya, siapa guru mereka? Siapa ustaz-ustazah itu? Apa yang mereka mengajar kepada murid-murid setiap hari, setiap malam sebelum tidur? Akhirnya saya tahu kerana 1-2 tahun ini saya berada di madrasah, di Pekan Nanas dan juga di tabligh. Dan mereka beritahu cara tidur. Baring begini, baring begitu, baca ayat ni. Kalau tidak, syaitan datang menekan, menghembap. Angkat awak, letak tepi. Kadang kawan tu yang ambil. Macam mana kalau ditanamkan? Jangan kata budak, jangan kata budak-budak, orang dewasa pun. Kalau orang beritahu saya, apa ya? Lu kena hadap kiblat macam ni. Kalau saya tak terhadap, mampu saya. Risau saya. Syaitan boleh datang kepada saya. Palsu itu. Syaitan tak boleh dekati kamu tanpa izin Allah. Dan kamu, kalau dapat beriman, Allah tak izinkan. Dan untuk beriman, ialah ayat Allah. Maksud ayat Allah. Bukan lafaznya. Ini satu benda yang mungkin ajaib kepada orang. Mungkin orang akan isytiharkan sesat. Sekurang-kurang wasabi akan petangkan saya. Kalau mereka kata niat bukan pada lafaz. Terpaksa saya lari ke polis ya. Tak payah. Hasbunallah ni'mal wakil. Semua ada hikmah Allah. Selama ini saya boleh hidup tanpa saya risaukan dunia. Bila saya kena susah sikit, saya mau tertanya, apakah ini pertama kali Allah nak menguji saya? Dengan lantas, cepat, tak sampai setengah jam Allah buktikan anda yang Cina dulu salah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka apa di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu nak dustakan? Beriman hanya kepada dia, takut hanya kepada dia. Jangan takut kepada siapa. Tidak ada penguat kuasa, terutama penguat kuasa jahat daripada agama. Itu paling jahat. Kerana mereka gunakan label agama. Kamu lawan kita, kamu lawan Allah. Ini diungkap oleh padri-padri Katolik satu masa ketika dahulu dalam perbicaraan Thomas More di England. Menuduh dia sebagai lawan Tuhan kerana mensoalkan padri sebagai wakil raja dan Tuhan.
Kamu mungkin tipu sekian orang semua masa, atau sekian masa semua orang, tapi tak boleh tipu semua orang semua masa. Sejarah sudah buktikan. Ini pengulangan Eropah yang hidup dalam zaman kegelapan. Hari ini 600 kemudian kegeliran Islam. Islam datang 600 Masehi, 600 Masehi, 600 Hijrah. 600 kemudian Eropah sudah buka oleh pemikiran Ibn Rushd, Averroes. Sekarang sudah tak ada Averroes. Tak ada lagi Ibn Sina. Dan kan Dr. Mustafa Ali Muhammad, Ibn Sina moden kita. Yang guna sains mendekati Allah. Kita guna 10A satu. 10A semua. Takabur dunia, pencapaian dunia, pengagungan, padahal palsu. Tak ada apa pun pelajar-pelajar ini boleh buat. Berucap pun tak boleh, berfikir apatah lagi berfikir. Copy paste selama 15 tahun menghasilkan hanya copy paste. Dipandai hanya menjadi burung kakatua. Ustaz ini kata ini hadis sahih dan sebagainya. Bila diperiksa rupanya hadis palsu. Banyak saya periksa. Nah, sekarang saya cabar, sihir itu tak ada. Saya bersedia. Dia bukan perang besar. Berdepan dengan Allah tidak perang besar. Allah akan bongkarkan. Saya ingin bangsa Melayu bersatu. Buang segala belenggu, syaitan, iblis, bisikan. Bangkit seperti manusia yang asli. Bani Adam. Yang diajar alam insana bil qalam, alam insana ma lam ya'lam. Jadi pengganti khalifah, pengganti kepada manusia yang sebelum itu, yang layak disujud oleh para malaikat dan jin. Melainkan dia nak pilih jalan takabur. Jadi alhamdulillah banyak ilmu kita dapat, banyak sumber. Tapi terpulang pada jiwa ini, roh ini, untuk sentiasa meminta hidayat, bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi bermakna sudah terpimpin. Tidak ada. Nabi sendiri pun muhtadin. Senantiasa memohon petunjuk dari Allah. Baca ihdinas siratal mustaqim setiap rakaat. Nabi Muhammad. Setiap kali Fatihah, Nabi Muhammad sendiri baca ihdinas siratal mustaqim. Sentiasalah tunjuk aku pada jalan yang lurus. Nabi sendiri mengisytiharkan kepada para sahabat, kepada orang musyrikin. Aku sendiri pun tak tahu apa akan berlaku kepada saya esok. Orang kata dia boleh disihirkan kan? Tidak. Fitnah terhadapnya. Bukan wallahualam, fitnah terhadapnya. Kerana ayat yang menyatakan tentang sihir itu jelas. Dalam 2 Kul dan 102, dan tentang silap mata zaman Musa, Firaun yang bawa tongkat itu, dia pakai mercury, dia pakai besi di jam cahaya waktu pagi untuk nampak. Ini silap mata kan, kita ada magician, sihir, jin. Tidak. Ayat itu sebut khayalan pada mata. Kita, jiwa kita rapat sangat dengan jin, dengan syaitan, bisikan syaitan. Pesongan kita, selain dari Allah ni lebih hebat. Macam dalam Matrix, film Matrix. No. There's no Matrix. Allah Maha cantik. Wal akhiru khairul laka minal ula. Sehingga diceritakan bidadarinya, tapi kekasihnya, wajahnya lebih cantik daripada segala bidadari. Mabuk, bukan mabuk, fana. Nabi Musa AS kata, aku nak lihat kamu, tak puas hati aku boleh dengar suara kamu. Allah kata, boleh, bisa, tapi bisa sekali.
kamu akan fana. Tak kisah aku cinta padamu. Aku dengar suaramu, aku nak tengok wajahmu. Izinkan saya. Baik. Sekarang kita hamba Allah tak minta dilahirkan. Saya tak minta dilahirkan. Saya sudah ada sini. Tak ada benda apa saya nak banggakan. Hidup saya pun kadang terumbang ambing. Sekejap sini, sekejap sana. Orang tanya, berapa lama duduk sini? Saya kata hanya sampai orang halau lah. Apa berapa lama duduk di Melaka? Saya kata sampai orang halau. Tak ada orang halau. Jin halau. Berapa lama apa di Pekananas? Sampai orang halau. Berapa lama apa di Tanah Rata, Cameron Highland? Sampai orang halau sekarang dah sampai sini. Berapa lama apa di Taman Muda Ceras? Sekali lagi sampai orang halau. Berapa lama apa ada di dunia? Sampai orang halau lah. Kita semua sama-sama hamba Allah. We all have nothing. Kita dari setitik. Insaflah kita. Mari kita bersatu. Itu mesejnya. Kalau akhir bergaduh juga, useless. Destroy lah ini video. Dia tak ada message bagimu. Ini bukan untuk feel good tau. Saya berucap ni, saya tahu ada orang tasuk pada ucapan saya. Dia rasa shock. No. Ini bukan satu feel good. You nak feel good, you pergi dengar lagu. Pergi tengok wayang. Sekarang dah terbuka, bebas. Tak payah cucuk. Mereka mau duit. Pergi take a holiday. This is not for you to feel good. I know this is the feel good generation. Okay. Sekian saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Ingat ya, apa sebenarnya ceramah saya? Sayangnya Al-Quran. Sayang. Ingatan pada diri saya. Saya tak sayang sangat Al-Quran. Orang ingatkan saya tu. Sekarang saya nak habiskan 1 jam ini. Ingatkan balik diri saya. Fatihah, sekurang-kurang Fatihah. Kan saya jumpa, bila saya dah okey sikit dengan kawan tu, saya akan tanya, Malik Yaumiddin apa makna? Allah, tak tahu juga. Allah. Sebelum sesiapa nak datang jumpa saya, kena tahapal ayat. Allah surah Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kurang-kurang Huwallahu Ahad lah. Kita tahu juga. Belanja semua ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.